Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni kita sambung surah Al-Baqarah ayat yang ke 119 ya. 119 ialah 119. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Ayat 119 Jumpa tak? Ada muka surat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa la tus'alu an ashabil jahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه الحق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Alhamdulillah, bila kita dua perkara, dua fadilat kita dapat. Yang pertama, kita talaki baca Quran, tilawah Al-Quran. Yang kedua, kita talaki tafsir, kita talaki terjemahan, insya-Allah. Dua-dua perkara ini semoga Allah memberi kerahmatan dengan kita dan memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi ayat yang ke-19, ayat yang ke-19, di mana ayat yang ke-18 sebelum tu dah golongan-golongan Yahudi ini dengan sombong mereka mengatakan, juga golongan-golongan Arab musyrik Mekah juga dengan sombong mereka mengatakan, kalau boleh dia kata, kami, kenapalah Allah tak nak bagi tahu kami sendiri tentang Rasul dia nak lantik. Kenapalah Allah tak bagi wahyu kepada kami. Berbagai-bagai cara dengan sombongnya mereka ni. Pasal mereka tidak meyakini Nabi kita ni sebagai Nabi. Tak layak dia kata. Apalah dia tak lantik kami sebagai Rasul. Kami orang hebat.
ilmu kami tinggi kan. Ilmu kami tinggi, kami golongan-golongan bangsawan, tiba-tiba tak lantik orang lain. Lantik apa tu orang yang tidak ada taraf dengan kami menjadi nabi. Maka ketika itulah mereka memandang rendah dengan nabi, maka nabi pun bila nabi baca ayat-ayat Allah, golongan pemuka tak nak terima. Sombong mereka dah. Sombong degil atas kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka. Maka bila nabi berucap, mereka hina nabi. Maka nabi seorang yang mempunyai tahap kesabaran yang tinggi, menanggung derita. Nah, bila kita sampai dengan orang tolak. Bukan setakat tolak, orang maki, orang letak najis, orang nak cuba cekik leher dengan berbagai-bagai tomahan. Kalau kita berperangsakan dah. Tapi Nabi nak tunjukkan kepada kita semua betapa kesabaran ini paling penting sangat dalam menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang kita baca sekejap tadi, makanya Allah nak mententeramkan Nabi. Allah nak memujukkan Nabi, dipanggil istilah tafsir kita tasliyah. Allah nak memujuk Nabi supaya reda sikit. Zaman sekarang kita panggil healing kan. Healing, meredakan suhu panas tadi, maka Allah buat ayat berbentuk tasliyah. Memujuk Nabi jangan rasa sedih, kecewa sangat. Macam kita belajar ayat-ayat yang sebelum ini dah. Bila kita menyebarkan ayat-ayat Allah, kita tahu. Sebab itu kita sebar. Orang yang kita sebar tadi tak tahu. Maka tak tahu sewajarnya mereka bersikap kasar. Atau bersikap degil. Atau bersikap memusuhi kita. Pasal dia tak tahu, dia jahil. Tapi kenapa kita nak lawan dia balik dengan jahil juga? Patut atas dasar itulah. Maka bila kita sampai sesuatu, dia marah kita ke, kita boleh balas. Tapi kita mengaji ini, kena sabar. Pasal Allah nak uji kesabaran tadi. Kita boleh balas setimpal dengan dia. Allah kata, kau maafkan dia, lagi besar pahalanya. Sama. Maka dalam soal macam lah, Allah mengenang jasa, nak mententeramkan golongan sabar. Maka Allah buat ayat-ayat dalam bentuk tasliyah. Meringankan bebanan orang yang nak menyebar ayat-ayat Allah. Dia redakan suasana supaya kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah ayat yang kita nak baca ni. Maka Allah pujuk Nabi. Pujuk Nabi dengan bersabar saja. Ayat lain banyak. Banyak ayat-ayat yang lain Allah nak pujuk Nabi dengan kata, Nabi-Nabi sebelum kamu pun sama juga. Ayat ni lain bentuk sikit. Dia mengesahkan, walau orang kata Nabi tak layak, maka Allah kata, Inna arsalnaka. Inna. Sesungguhnya, arsalnaka. Kami betul-betul melantik kamu, wahai Muhammad, sebagai arsalnaka. Kami yang mengutuskan kamu. Apa dah? Dia membenarkan orang Arab kata, tak patut, tak betul. Sepatutnya Allah bagi tahu kami. Maka dia pujuk. Wahai Muhammad, sebenarnya kami yang mengutuskan kamu menjadi Rasul, menjadi utusan sebenarnya. Jelas kan? Pujuk tu. Maka, bilhaqqa, benar. Dengan benar. Kami benar-benar mengutuskan kamu sebagai Rasul, bukan tipu-tipu. Dan apa yang kamu utus pun benar daripada aku. Dua perkara lah. Yang pertama, benar dia sebagai Rasul. Benar Allah utuskan. Yang kedua, yang dia sampaikan pun betul-betul benar juga. Dua perkara sini. Mana bila haqqa ini, benar dari segi kerasulan dia, benar dari segi apa yang baginda sampaikan. Jadi apa yang benar baginda sampaikan? Basyiron, khabar gembira. Jadi bila kamu bagi tahu, aku bagi tahu khabar gembira kepada pembaca-pembaca Al-Quran, yang umatmu yang baca Al-Quran, bagi tahu khabar gembira dengan dia. Yang ni segala khabar gembira lah. Segala hukum hakam, segala balasan-balasan syurga. Kalau semua sekali dengar ayat-ayat kami, faham ayat-ayat kami, taat pada kami, bersyukur pada kami, maka bagi tahu hamba tadi yang aku sediakan syurga untuk mereka. Apa-apa saja hukum hakam yang berkaitan dengan khabar balasan syurga, khabar pahala, maka itulah Allah bagi tahu khabar gembira. Khabar gembira untuk orang yang taat. Khabar gembira untuk orang yang mengaji. Bagi tahu khabar gembira. Yang ni puncak khabar gembira ialah syurga lah. Untuk orang taat, bagi tahu khabar gembira. Basyiran.
Basyiran ini benar. Basyiran ini benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan orang lain bagi tahu. Allah bagi tahu sendiri. Mana amat-amat benar khabar gembira yang Allah janjikan pada hari akhirat nanti. Maka kena yakinlah. Bila Allah bagi tahu khabar gembira, benar pasti akan berlaku hari akhirat. Maka itu betul-betul yang kebenarannya. Pertama. Yang kedua, wa nadhiron. Dan berilah khabar peringatan. Ancaman-ancaman kepada orang yang tak nak mendengar ayat-ayat kami. Mereka sekadar, ayat-ayat kami mereka sekadar baca saja. Bila baca saja, mereka tak dengar apa, tak faham apa maksud kami untuk kami bagi ayat-ayat gembira, bagi ayat-ayat ancaman, berbagai-bagai hukum hakam. Tapi bila mereka tak berusaha untuk memahami, maka bagi peringatan. Atas tidak fahaman mereka, menyebabkan amalan-amalan mereka bercanggah dengan arahan kami. Sebab mereka tak faham. Atas dasar mereka tak faham ayat-ayat kami. Sama ada mereka tak belajar ke, mereka belajar tak nak beramal ke, mereka memegang ataupun berakidah jauh daripada yang kami nak tunjukkan. Akidah kami ialah sembah kami saja, minta tolong kami saja, bergantung harap kepada kami saja. Tiba-tiba ada lain. Selain kami, dia pergi minta tolong, pergi bergantung harap. Maka bagi khabar wa nazirun, peringatan kepada golongan-golongan yang degil ini. Yang ini golongan-golongan degil ini yang pertama, golongan malas mengaji lah. Malas mengaji memahami. Dan yang kedua, mengaji tapi tak nak beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong ke, jahil ke, sama saja yang kita baca. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub pun sama, sombong ke apa, jahil apa tu, Allah laknat kerana kesombongan dia. Abdalli pun sama kerana orang yang jahil, tak tahu apa yang diceritakan Allah dalam kitab-kitab dia. Maka dah tahu dah kamu benar wahai Muhammad. Apa yang kamu samar, apa yang kamu sampai benar wahai Muhammad. Tugas kamu basyiran wa naziran, ulang-ulang perkara ni. Jumpa orang kamu bagi tahu, jumpa orang bagi tahu dah. Banyak perkara-perkara ni. Nabi berusaha setiap hari, setiap masa berusaha menyampaikan ayat-ayat Allah. Pasal apa? Pasal apa Nabi berusaha begini kuat? Pasal dia sayang sangat pada umat dia. Nabi sayang pada kita ini. Lebih sayang lagi daripada mak bapak kita sayang dengan kita. Tengok betapa seronoknya Nabi berumahkan kita semua ini. Mak bapak sayang pun, dia lagi sayang lagi. Pasal apa? Lepas tu dia berusaha nak menyampaikan ayat Allah. Nabi dengar sendiri Allah cakap dalam Al-Quran dia, kalau kamu langgar perintah dia, sekian-sekian hukuman. Nabi takut kita menderita akhirat ni. Maka Nabi usaha sampaikan. Nabi takut, Nabi tengok sendiri bagaimana dalam Mi'raj, bagaimana suasana neraka, suasana syurga. Nabi takut kita dihumbang ke sana. Nabi cukup sedih kalau kita tak beramal dengan ayat-ayat dia. Cukup sedih Nabi. Bahkan dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah tegur Nabi. Wahai Nabi, sekiranya kamu berperangai demikian, kamu membinasakan diri kamu sendiri. Kenapa? Nabi sedih kalau orang tak faham ayat dia. Nabi sedih kalau orang tak nak taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seolah kesedihan Nabi tak terungkap. Pasal sayangnya Nabi dengan kita, bila kita engkar, dia cukup sedih. Lebih sedih lagi daripada mak bapak yang kesedihan anak dia engkar dengan dia. Dengan dia dah dalam satu. Maka, dan dia rasa bersalah bila tak sampai ayat Allah. Maka dia ayat dia ni. Dalam ayat, banyak ayat Toha apa sekali kan. Cerita bagaimana Nabi sedih. Hingga sampai ke tahap tafsir mengatakan, hingga sampai ke tahap seolah-olah nak bunuh diri. Tengok, tahap macam tu. Tengok ayat ni. Tengok sebelum kita baca, tengok ayat. Tu pada jugalah. Kita tengok yang saya tengok semalam. Ayat surah, Allahu Akbar. Surah Fatir. Pasal kebetulan saya tengok semalam. Surah Fatir. Surah yang ke-36, 35. Tengok surah Fatir. Surah Fatir, surah yang ke-30, 35. Tuan-tuan tengok ayat 8. Tengok. Ayat 8. Nak ceritanya bagaimana Allah nukilkan tentang sedihnya Nabi. Tentang sedih Nabi bila orang engkar. Bila orang tak nak ikut sunnah dia. Bila orang tak nak ikut amalan-amalan dia, teman dia, maka dia cukup
sedih, hingga berduka cita, hingga menyebabkan kematian dia sendiri, maka Allah tegur Nabi. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Maka setengah-setengah orang tersebut akibat kegagalan memahami Al-Quran, maka dia memandang baik apa-apa keburukan yang dia buat. Memandang baik apa-apa keburukan kita buat. Pasal syaitan memandangkan kita buat buruk nampak baik. Ini syaitan dah. Apa tu dalam surah kopi kita baca dulu lah. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Maka apa kamu diperelokkan dengan amalan buruk kamu nampak baik. Fara'ahu hasana, diperlihatkan baik. Wa ya'lamuna annahum muhtadun. Kita buat jahat nampak baik. Kita tak beristighfar, tak bertaubat pun tak apa. Tak belajar pun tak apa, sempat lagi. Nampak tak ada masalah. Ini golongan-golongan yang dah. Maka sebenarnya Allah kata, kamu buat jahat nampak baik, itu sebenarnya Allah tak buka hati kamu. Maka fa innallaha, sesungguhnya Allah itu yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Allah yang beri hidayah dan Allah yang tak beri hidayah. Tengok Jadi bila Allah kata dia beri hidayah kepada hamba dia yang nak beri hidayah dan tak beri hidayah pada yang tak beri hidayah, Nabi dengar Allah tak beri hidayah macam ini, Nabi cukup sedih. Nabi bila cukup sedih, tengok Allah tegur dia. Allah tahu hati Nabi sedih. Allah kata, fala tazhab nafsuka. Maka fala tazhab. Jumpa? Fala. Maka la jangan, tazhab jangan kamu menghilangkan. Tafsir mengatakan, jangan kamu mematikan diri. Jangan kamu membinasakan diri kamu. Tengok ni. Pasal Nabi sedih kerana orang tak beramal yang benar, tak amal sunnah, tak beramal dengan apa yang dia contohi, oleh sahabat contohi. Maka Nabi kata, Allah kata, jangan kamu membinasakan diri kamu dengan merasakan sedih sangat bila umat kamu tak beramal sebagaimana kamu beramal. Sebagaimana hamba kamu baca Quran, sahabat baca Quran, hamba kamu tak baca Quran, jangan sedih sangat. Jangan membinasakan kamu dengan ada perasaan macam itu. Fala tazhab nafsuka. Jangan kamu membinasakan diri kamu sendiri, diri kamu alaihim hasaratin, atas mereka kamu sedih atas mereka pasal mereka tak buat amal-amal sebagaimana Nabi suruh. Innallaha alimu bima yasnaun. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nampak Mana Allah tegur, wahai Muhammad, jangan kamu membinasakan diri kamu sendiri dengan sebab kamu sedih sangat orang tak beramal dengan ayat-ayat yang kamu bagi tahu mereka. Ini salah satu contohlah, membinasakan. Boleh? Maka atas faktor itulah, maka Nabi sedih sangat sini, maka Allah pujuk Nabi walaupun kamu menyampaikan pada orang mereka tolak macam mana pun, wahai Muhammad, tugas kamu hanya sekadar apa dia? Basyira wa nazira. Kamu hanya sampaikan saja peringatan. Mereka ikut ke, mereka tak ikut ke, kamu jangan sedih sangatlah. Jangan kamu seolah membunuh diri kamu sendiri dengan perangai kesedihan kamu tersebut mengenangkan hamba-hamba umat kamu yang kamu sangat sayangi tak ikut kamu. Itu lebih kurang dia punya itulah. Boleh? Dalam ayat-ayat yang lain banyak. Ayat-ayat yang lain nak cerita perkara-perkara ini. Maka tengok ni. Allah pujuk. Wala tus'alu. Kamu tidak akan disoal, wahai mak. Tengok ni. Jangan kamu sedih. Jangan kamu sedih. Bila kamu ajar ayat-ayat Allah, mereka tak nak faham. Mereka tak nak beramal. Jadi, tu kamu selesai dah. Kamu ajar saja. Kamu bagi tahu saja. Kamu tidak akan ditanya, kamu tidak akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti di akibat mereka. Wala tus'alu, kamu tidak akan disoal dengan ashabil jahim, ahli-ahli yang ramai masuk neraka al-jahim. Kamu tak akan bertanggungjawabkan. Kamu jangan menyampaikan saja. Ingat tak? Maka apa yang kita faham sini? Kita faham di sini, wahai Nabi, tugas kamu dah buat dah. Kamu buat siang malam dah. Ajak orang kepada Al-Quran. Ceritakan wahyu-wahyu kepada mereka.
Tetapi mereka tak nak ikut juga, mereka tak nak taat juga, mereka tak nak fahami ayat Quran juga, maka kamu selesai, itulah kamu dah. Kamu tidak akan ditanya di hari akhirat nanti, akibat demo masuk neraka jahanam, kamu tak dipersalahkan. Apa kita fikir ayat ni? Kita fikir Nabi. Bagaimana penerus kerja Nabi? Nak cerita di sini, ibrah yang kita boleh ambil di sini kan. Kita sebagai penerus kerja Nabi, dah baca Quran, dah faham Quran. Kalau kita tak cerita kepada orang lain, tak ajak orang lain, nampak tak? Kita akan dipersoalkan. Nabi dia buat dah, buat kerja dah. Dia pun takut, tapi Allah bagi tenteram dengan dia. Tapi kita, maknanya ibrah kita amat-amat berat. Atau kena usaha lah. Kena usaha, jangan jadikan Quran ini hak personal kita. Kena sampai pada sekurang-kurangnya kaum keluarga kita, kerabat kita kesian dengan orang sebagaimana Nabi kesian pada kita semua. Jelas kan? Maka bila baca ayat-ayat yang macam ini kan, amat-amat ngerilah, amat-amat ngeri. Amat-amat sedih Ya. Cuba tengok sekali lagi. Cuba tengok ayat nak support saya nak panjang sikit ayat ni pasal penting sangat untuk kita motivate diri kita kan. Cuba tengok ayat surah Al-A'raf. Ayat Al-A'raf surah berapa? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf mana lagi dah? Surah 7 ayat 164. Saya nak tekankan sikit pasal nak tafsir Quran dengan Quran untuk ni ya, pasal takut. Pasal Nasu betul-betul nampak perkara ni. Ya. Betul lah, 164 betul lah. Betul. Ayat 164. 172. 2 kan? 164. Tengok kita baca sikit Nak tengok tadi. Wa iz qalat dan ketika berkata, siapa dia? Ummatun minhum, umat daripada mereka berkata. Lima ta'izuna qauman, kami menyiasati kaum-kaum Allah, muhlikuhum, yang binasakan mereka, au mu'azzibuhum, mengazab mereka azaban syadida. Betul lah. Betul lah. Kita tengok Maka dalam ayat ini, satu golongan menasihati orang lain lah, menasihati orang lain supaya kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Dan ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah membinasa pada mereka? Yang ni, kenapa kamu memberi nasihat kepada orang degil? Kenapa kamu menasihati orang yang sombong sangat? Sedangkan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang memberat. Maka apa kata orang yang menjalankan amanah mentadbir wahyu-wahyu Allah ini, maka maka berkatalah orang yang memberi nasihat ini. Yang pertama apa dia? Tengok tak? Yang pertama, qalu, mereka berkata, tengok ni. Ma'ziratun. Mereka berkata sesebuah permintaan uzur, permintaan untuk menyelamatkan diri, melepaskan diri mereka daripada ditanya oleh Allah. Nampak tak? Kita pergi nasihat orang. Orang marah kita, kenapa kamu ajak dia dah degil, dia dah sombong tak nak belajar? Kita jawab, kerana aku takut aku nanti disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak ajak saudara ini kembali kepada Allah. Jelas kan? Yang kedua, yang kedua untuk supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua perkara lah. Yang pentingnya sini nak ceritanya, tugas tanggungjawab kita ni tak akan terlepas kalau kita tak menyampaikan ayat-ayat Allah kepada sesiapa saja. Jelas kan? Itulah maknanya kita kembali balik semula kepada surah Al-Baqarah. Hujah kita nak cerita di sininya ialah maknanya setiap Nabi akan menyampaikan ayat-ayat Allah untuk apa? Di samping untuk mengajak orang bertakwa, yang mustahak sekali ialah untuk melepaskan kita daripada ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tak terlepas kalau tidak. Ngeri kan?
Maka tak terlepas kita. Ada soalan sini sebelum kita pindah pada ayat yang berikut. Maknanya apa maksud ini? Ibrah sini. Ibrah di sini tabligh ayat-ayat Allah. Kalau kita tak buat, Allah akan tanya kita di hari akhirat nanti. Dalam bahasa bagaimana cakap, kita bertanggungjawab di atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita cerita tadi, dia akan marah. Dia akan marah, yang pertama dia akan maki kita, dia akan mulai berbagai-bagai cara lah. Yang tu ayat mula-mula tadi, kita perlu bersabar tadi. Bila kita sabar tadilah Allah nak pujuk ni. Kamu kena ingat, aku nak bagi syurga kamu dengan kamu sabar, kamu menyampai ayat aku, kamu terlepas daripada aku soal kamu. Yang kedua, aku nak bagi syurga dengan kamu, kamu tak nak ke syurga di hari akhirat nanti? Yang indah nanti, itu maksudnya. Sebab tu Allah sekarang ni sedang memberi pendorong, memberi pujukan kepada kita untuk orang yang melaksanakan kerja-kerja Nabi ni. Memang berat lah. Memang berat, sepatutnya kita, pasal dia ada tahap-tahap dia, kita kena banyak bersabar. Dan buat kerja berterusan. Ya. Haji kita ni advance. Soalan berikut baru tanya jawab ditanya tu. Dia jawab. Ditanya dah. Soalan dua baru nak jawab 20 ni. Bincang bab tu lah. Bincang orang ikut untung. Memang dia degil tapi kalau dia ikut untung. Ni ayat yang 120 ni. Mana-mana advance lah. Sebenarnya untuk mengajak orang yang degil ini, kalau yang betul-betul degil dah tutup dah, memang dia tak akan berubah. Sebagaimana Nabi Musa diperintahkan pergi jumpa Firaun. Memang tak mungkin Firaun nak ikut. Tapi Allah kata, wahai Firaun, wahai Musa, tugas utama kamu balik jumpa dengan Firaun, tabligh dia. Sedangkan dia lari daripada Mesir, Firaun nak bunuh dia. Tapi tugas pertama dia pergi jumpa dengan dia balik. Tak gerung kita kalau kita macam mana. Orang nak bunuh kita, kita lari. Pergi jom balik. Kenapa tengok arahan Allah untuk menajamkan iman. Lagi degil, lagi disuruh pasal besar sangat kebajikan. Nak macam juga tadi, kalau dia pula boleh terima yang kita ajar ni, Masya Allah. Dah, itulah gudang akhirat lah. Kita akan berjaya selama-lamanya di hari akhirat. Dalam tafsir, banyak ayat Quran macam tu. Allah tahu lah, Allah tahu. Bukan bunuh diri. Dia membinasa diri dia. Ada masa saya tak perasan lah dia hadis saya tak perasan ni. Tapi biasanya bila ahli tafsir mengatakan membinasakan diri itu mesti ada pegangan dia. Kalau tidak ahli tafsir tak mengatakan perkataan yang agak kasar lah. Tak. Pasal dia tak mungkin benda ni seolah dia membinasakan diri dia sendiri. Terlalu kecil. Pasal anda ceritanya, dia sayang sangat dengan umat dia. Dia kesian sangat dengan umat dia. Tiba-tiba umat dia diumbangkan ke dalam neraka jahanam. Ini isunya. Sampai ke tahap dia kecewa sangat lah. Pasal dia terlalu sayang. Menanggung kesedihan yang sedih sangat. Orang sedih ni, datanglah penyakit-penyakit ni. Boleh Oh, tak ada. Dia tak ada syarat asal lah. Jirat tu definisi jiran lah. Walau bagaimanapun level kita ini, keluarga paling utama keluarga lah. Jaga keluarga kamu dan anak bini kamu daripada neraka. Kawan-kawan kita, itulah setempat lah. Itu kena jaga itulah. Mana paling-paling lemah kita berdoa lah. Supaya kita dilepaskan kepada amal ma'ruf nahi munkar tadi itu isunya. Nak menggalakkan Quran ini hak orang ramai. Kita kena sampailah pasal untuk keimanan kita sendiri sebenarnya. Boleh kita pergi soalan yang Tuan Haji tanya tadi. Dia ada kaitan dengan dia. Tengok ayat 120 tu. Walan tarda angka. Walan dan tidak tarda, tidak redha. Dan tidak akan redha angka kepada kamu wahai Muhammad. Ini dipanggil ayat teguran, ayat zajrun. Allah menegur golongan-golongan yang keras ni, golongan-golongan yang jahil ni. Walan tarda angka, dan tidak akan redha akan dikau wahai Muhammad al-yahudu, oleh orang Yahudi, walan nasara, dan oleh orang Nasara.
Nasrani kita belum belajar lagi. Yahudi kita sedang belajar daripada ayat 40 sehingga sekarang ni. Sedang belajar kejahatan-kejahatan orang Yahudi, dia tak pernah redha dengan agama Islam. Jelas ayat dia nak. Walan tardu angka al-yahudu walan nasara. Tidak pernah redha orang Nasara, orang Yahudi, ini contoh saja, dan semua agama-agama lain pun tak akan redha dengan kamu wahai Muhammad. Pasal berlawanan dengan agama dia, berlawanan dengan masyarakat dia, maka dia tak redha. Hatta sehingga tattabi'a millat. Sehingga kamu mengikuti milah agama mereka. Milah agama lah milah ni. Milah ni definisi milah ini ialah perkara-perkara agama yang dibukukan. Itu milah. Ad-din pula yang kita taat itu. Dalam milah tadi ada perkara-perkara yang perlu taat itu bagi ad-din. Dua-dua. Milah, din, syariah pula ialah keperluan yang kita perlu hadapi. Tiga perkara sama. Agama semua. Syariah, milah dan din adalah perkara yang hampir-hampir sama. Milah ini. Maka wahai Muhammad, pasti orang Yahudi, orang Nasara ataupun agama lain ini tidak akan suka, tak akan redha, tak akan senang dengan kamu sehingga kamu mengikut agama mereka. Ada kemungkinan tak orang Islam akan masuk Yahudi? Tak mungkin kan? Ada? Tak ada kan? Mana kalau ada pun luar biasa lah. Luar biasa lah. Tapi maksud di sini ini, tu maksudnya kalau yakin itu bukan masuk ambil agama. Ambil ajaran dia. Kan kita mengaji dah. Pernah tak? Ikut cara. Cara berbohong. Dah kita baru belajar dah. Apa lagi? Cara apa ni? Meniaga. Menipu, berbohong. Banyak kita belajar ciri-ciri orang Yahudi dah. Berpuluh-puluh khianat. Semua perangai. Itu yang cerita dalam ni. Yang kita leka dunia ni. Menyambut di antara yang mana tu budaya, yang mana tu agama. Perasan tak ambil hari jadi kita ni? Hari jadi tak tiup. Tiup lilin. Budaya kita. Orang tiup lilin tu dia kata wish dah. Dipanggil apa wish ni? Mengharap sesuatu dah. Doa ketika tu. Spirit tu ketika tiup tu. Apa dia? Ini lah. Lepas tu apa lagi? Lepas tu macam hari Valentine lah. Berbagai-bagai. Walaupun kalau bukan perkara agama, khilaf ulama. Tapi kalau perkara agama, tidak ada khilaf. Perkara agama kita tak boleh mengikut toleransi dengan golongan-golongan agama ni. Pasal kita dah mengikut agama mereka. Kalau perkara-perkara agama, kita ikut cara mereka. Jadi kita ditipu oleh golongan Nasara, golongan Yahudi supaya milah ikut mereka. Dah. Ini masalah besar ni, masalah besar yang kita tak tahu. Sebab tu kita sekarang ni kita rasa kita dah belajar dah orang perangai orang Nasara, perangai orang Yahudi. Sebenarnya kita belajar mereka pun sebenarnya untuk memastikan kita tahu apa dia agama jahatan mereka, tak ikut. Yang kedua, kita memastikan diri kita ni tak terpalit dengan ajakan-ajakan mereka ni. Kan ayat ni, mereka tidak akan senang. Walan tarudha, mereka tidak akan senang, tidak akan suka redha selagi kita tak ikut dia. Maka dia akan berusaha sedaya upaya untuk kita ikut. Kalau tak ikut agama pun, ikut amalan dia baru dia puas hati. Kalau sama-sama tak betul, semua sama-sama tak betul. Satu tahap mereka ini. Maka kalau jadi macam itu, jawab soalan haji tadi, kenapa kita nak ajak dia lagi? Dah tahu dah, saya mati pun dia akan benci kita, dia keturunan kita. Kenapa nak pergi dakwahnya lagi? Kenapa nak ajak lagi? Nak ajak dia tadi yang pertama supaya nak mempertajamkan tahap keimanan kita sendiri. Nak menaikkan darjat kita, nak mengurangkan dosa kita yang pertama. Yang kedua, tidak nak disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dengan harapan kalau dia juga boleh berubah. Takdir boleh berikut tadi. Maka tiga perkara tadi, maka itulah tujuan dia. Itulah tujuan dia. Boleh? Nampak kan? Nampak dah ini? Nak cerita lah. Jadi dia nak cakap, apa kita ikut orang seni atau Yahudi. Kat Indonesia ni orang tak nampak. Dia masih mak yang masih ajar. Betul lah. Kan? Bukan
Hmm. Orang dia pergi. Kan? Benda tu sangat agama itu tak beradat. Ya, ya. Dia samar. Dia sebenarnya itulah nak membatalkan bersam dan budaya adat ini payah. Dan itulah tujuan Quran diturun pun. Quran diturun pun untuk membatalkan budaya resam Arab jahiliyah yang mereka bertukar di antara mana satu adat dan mana satu agama. Dia buat syirik kepada Allah, dia buat amalan-amalan songsang berbagai. Nak batalkan tu. Mana-mana yang sama, Islam teruskan. Mana-mana yang berbeza amalan budaya dia dengan Islam, dia tinggalkan. Itu betul dia orang marah sangat tu. Dan yang paling-paling ketara sangatnya ialah pasal ilah tadi, la ilaha illallah tadi. Itu kemuncak lah. Kemuncak yang dia marah sangat tadi. Pasal dia kata banyak ilah, ramai ilah. Tiba-tiba kita mengatakan, Islam mengatakan satu sahaja. Itu tak percaya tadi. Aja'alal alihatan ilaha wahidan. Pelik Muhammad ini dia kata. Ilah yang ramai pun dia kata esa. Ini perkara-perkara ajaib. Allah nukikan dalam surah Sad. Pasalan ilah ni. Itu maksudnya. Maka kul bagi tahu mereka tadi. Siapa mereka ini? Bagi tahu orang yang siapa dia? Orang yang degil ni. Bagi tahu orang yang degil ini. Nah, kalau kamu tak mengikut agama mereka, kalau kamu tak mengikut amalan-amalan yang golongan-golongan ini buat, dah, ketahuilah bahawasanya dalam Al-Quran Allah bagi petunjuk dia. Kul, katakan inna hudallahi, sebenarnya petunjuk dalam Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk yang sebenar-benarnya. Dah. Boleh? Itu ya? Yalah, itulah jawapan dia kan. Tanya mana jawapan yang nak berkeras lah. Jawapan yang nak membenarkan amalan-amalan mereka lah. Maknanya mereka akan, pasal mereka meyakini. Mereka meyakini, apa tu amalan yang mereka lakukan tadi tak salah. Amalan tok nenek lagi dia kata, apa salahnya benda ni? Alah hati tiup lilin je, apa salahnya dia kata. Nak cucu-cucu, anak-anak nak bergembira, nak menyambut hari jadi ni. Nak bergembira dia kata. Itulah ayat-ayat tadi lah. Maknanya itulah maksudnya apa nak? Maksudnya perkara-perkara tadi selagi masyarakat tak tahu yang mana satu agama, yang mana satu adat dan yang mana satu bukan agama, sampai bila-bila lah mereka akan pegang dengan budaya yang seperti ini kan tak salah dia kata. Benda baik apa salahnya? Jadi kalau tak salah sekalipun benda kosong. Nah, tak ada apa. Kenapa kita berebut-rebut nak buat benda yang harus benda yang tak ada manfaat ini. Sedangkan banyak lagi perkara-perkara lain yang bermanfaat. Kena kaitkan pula. Neraca pertimbangan kita sepatutnya neraca pertimbangan yang boleh pergi ke hari akhirat. Itu yang paling penting. Tapi kita tak terkejar-kejar nak pergi ke sana. Kan? Kita lebih suka dengan dunia inilah. Ya. Saya selalu cakap itu. Ada anak saya lah. Semua boleh tak payah birthday. Yang penting kita rasa hari birthday kita, yang mau tu tak mana. Saya juga macam tu. Tapi kalau macam kata dia tadi lah. The trend, lepas tu masyarakat anggap benda baik. Yang kedua pula, kalau lah tak ada apa-apa pun, kenapa terkejar sangat kita nak buat benda yang tak pasti kan? Yang harus, kita katalah dia hukum harus contoh dah. Kenapa nak benda harus ni benda kosong? Kenapa kita tak tukar dengan benda yang ada besar manfaat nak bagi ke hari akhirat sepatutnya lah. Boleh lah? Dah jadi adat. Dah jadi adat lah.
Ah. Oh, bersyukur. Maknanya mengenang umur dah panjang lah. Maknanya umur, maknanya memberkati umur dia lah. Bersyukur atas umur dia yang meningkat ya. Maknanya dalam keadaan benda baik, cara salah lah kan. Sepatutnya kita nak memberkati umur kita. Bila kita nak bersyukur, definisi bersyukur kan, apa dia bersyukur? Bersyukur, definisi dalam Al-Quran, tanda kita bersyukur yang pertama, kita mesti menambahkan amalan. Bersyukur ini ialah kita meningkatkan amalan kita untuk menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada bersyukur menerusi dalam hati, dalam qaul, dalam mulut, atau dalam bentuk perbuatan. Ketiga-tiga bentuk ini menjurus kepada kita menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bersyukurlah. Mana kita bersyukurnya, kita bagi umur panjang, maka kita carilah bagaimana cara nak menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesan daripada Allah bagi nikmat umur kita yang meningkat ni. Boleh mana itu cara memahami syukur, cara yang salah lah. Sepatutnya syukur, lama kita bersyukur ialah tanda bila Allah bagi nikmat, kita bersyukur dengan cara yang paling utamanya menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menambahkan ketaatan ini dari segi sebenarnya menambahkan amalan lah. Pasal amalan taat dah. Amalan ketaatan kepada Allah. Jadi bila kita bersyukur tadi, kena tambah taat lah. Pasal aku ni banyak jasa Allah pada aku kena berterima kasih dengan dia lah. Thank you lah, thank you to Allah lagi, itu maksud syukur ni. Tapi dalam bentuk amalan-amalan kita, ataupun dalam bentuk berzikir qauli kita, berbagai-bagai bentuk lah. Boleh mana itulah maknanya kita kena berubah lah. Kalau kita kadang-kadang tua sendiri pun kadang cucu ajak tangan ni. Cucu yang pegang kita, mari tarik birthday dia ni. Payah kita dah. Satu masalah besar pula lah. Hadiah? Oh, tapi kalau orang nak bagi hadiah tu tak. Ambillah hadiah tu dah. Cuma yang tak boleh kita lebih buat majlis lah kan. Buat majlis nak sambut besar-besaran, nak tiup lilin. Tapi yang tu terang bercanggahnya lilin tu lah. Kita meniru agama dia orang lilin dengan mengambil keberkatan api tu. Pasal api majusi kan. Lepas tu kita tiup api tadi. Itu yang tu terang agama lah. Tapi kalau benda-benda harus tadi pakai kambing. Minum air kau. Buat tak apa. Pasal fiqh ni banyak keringanan. Dia semua ada tu. Pasal Israel ni ada semua lah. Dia asal pada majusi. Pasal api kan. Api ya. Dia empat tu kita wish depan api tadi. Api tadi kita mengharapkan dengan api tadi sebenarnya mengkabulkan kita punya doa untuk niat ketika tiup lilin tadi. Kan? Kita niat situ tu. Kita bertafakur ketika nak tiup lilin tadi. Tapi budak tahu apa kan? Panjang umur murah rezeki. Pasal kita nak makan sedap, nak hidup panjang. Itu kita ni. Doa tu ya. Panjang umur, murah rezeki. Panjang umur, murah rezeki. Pasal kita tak nak mati ni. Dan kita nak makan sedap panjang je. Dua tu ya. Murah rezeki nak makan sedap. Tak makan air kambing. Lepas tu panjang umur tak nak mati. Dunia lah tu, dunia saja. Bukan nak berkati umur dan berkati makanan, tak ada. Kita nak lama. Yahudi tu, ini ciri Yahudi kan. Kan Yahudi tadi, orang Yahudi kalau tanya mereka 1000 tahun mereka mau hidup. Kita baca Yahudi tu. Sedangkan akhirat itu yang Allah ulang-ulang. Sama juga dengan doa-doa dia akan gabungkan di antara agama dengan bukan agama, nak tutup. So nampak agama tadi, dia baca 3 kul depan tu. Dia baca 3 kul, tengah tu tiup lilin tengah tu. Sama juga dengan doa-doa lain lah. Makan kambing pun. Yalah. Betul lah dari segi itu fiqh kan. Babak fiqh tu. Babak. Kita namakan makan kambing. Itu meraihkan juga. Meraih. Meraih. Okey, kita sambung lagi. Baru satu ayat hari ni.
Panjang sikit ni. Tajuk menarik. Mana bila Allah kata macam itu, makanya orang Nasara sebenarnya tidak akan bersetuju pada kamu wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong dengan mereka lah. Maka bagi tahu mereka lah, bagi tahu pada mereka tersebut bahwasanya petunjuk dalam Al-Quran ini, ya tak? Dalam Islam ini adalah merupakan yang benar dan yang sebenarnya itu yang patutnya kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ingat? Itu merupakan kebenaran, merupakan petunjuk ataupun hidayah Allah yang bagi tadi itulah merupakan hidayah yang benar-benar supaya kita betul-betul beramal dengan apa yang Allah cerita dalam Al-Quran dia. Nak ceritanya ni. Wahai orang Nasara, wahai orang Yahudi, kenapa kamu marah sangat tak tenang dengan Muhammad ini yang menyebarkan agama Islam? Bagi tahu mereka bahwasanya yang dalam agama Al-Quran inilah merupakan yang benar setelah kitab-kitab mereka telah expire dah sebenarnya. Maka penuhilah tuntutan dalam agama Islam ini. Maka wala ini taba'ta. Dan sungguh jika kamu mengikuti. Tengok ni. Tengok ni Allah ni. Tegur Nabi ni. Jika wala ini taba'ta, jika kamu mengikuti ajaran ataupun agama mereka tadi, apa-apa sajalah perkara-perkara agama, kalau kamu mengikuti, tengok Allah panggil ni. Bukan agama dah dipanggil, ditukar. Tadi millah kan, millah taum dah. Sekarang ni nafsu-nafsu mereka. Kenapa? Ditukar, Allah tukar. Tadi dia kata, kamu tak akan senang, kamu tak akan redha sehingga kamu mengikut agama mereka. Millah, agama. Tiba-tiba sekarang ini, kalau kamu ikut mereka, Allah tukar. Allah tukar pada nafsu mereka. Kenapa? Pasal agama mereka tadi, kitab Taurat, kitab Injil, mereka telah ubah. Bila mereka ubah, dia bertukar daripada agama, kitab kepada hawa nafsu. Itu je. Maka nak cerita di sininya, setiap benda yang mereka ubah, mereka pindah dari segi makna ke, dari segi matan ke, ataupun dari segi amalan, buat berdasarkan agama tadi, pasal berdasarkan rekaan tadi, maka kalau buat juga, maka itu dipanggil hawa nafsu. Bila hawa nafsu daripada siapa? Syaitan. Itu jawapan dia. Bila bangkit, kalau tiru saja, itulah syaitan yang duduk bersama-sama kita, yang ajak kita ni. Itulah hawa nafsu mereka. Maka wala ini taba'ta, jika sungguh kamu mengikuti kemahuan mereka, yakni hawa nafsu mereka, ba'dal lazi, sesudah allazi yang ja'aka, telah datang kepada kamu minal ilmi, yakni ilmu Al-Quran. Al-Quran timbul dah, maka malaka tiada bagimu minallah, daripada Allah, wali akan melindungi dan memberi pertolongan kepada kamu nanti. Nampak kan? Kesimpulan dia dalam ayat tadi, memang orang agama lain tidak akan suka dengan agama Islam. Satu dah. Walau bagaimanapun, Allah pesan kita, bagi tahu golongan yang tak suka ni. Ini mungkin sama-sama Islam yang berlainan amalan. Kemungkinan dia beramal sekian-sekian, kita beramal sekian-sekian, dia tak akan suka. Dia tak akan suka pasal dia mula mengatakan amalan kita ni tak betul. Sedangkan Allah kata amalan kamu yang betul. Kenapa? Kerana kul inna huda, aku yang beri petunjuk dalam Al-Quran. Hal amalan kamu ini berdasarkan bukti-bukti yang sahih daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi. Betul amalan kamu. Kerana mereka tak suka. Maka inilah huwal huda, inilah yang Allah petunjuk, inilah yang ada dalam bukti merupakan kebenaran yang sebenarnya, petunjuk yang sebenarnya. Maka kalau kamu ikut mana tadi? Waliin sama mana tadi ayat? 20. Wala ini taba'ta, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, yakni amalan-amalan mereka, pegangan-pegangan mereka, ba'dal ladzi ja'aka min, setelah kamu terima Al-Quran ini,
bertentangan dengan nafsu tadi. Maka bila kau mati, tidak ada seorang penolong ataupun waliyin, wali nasir, tidak pelindung dan penolong kamu. Nak melindungi kamu tak ada, nak tolong pun tak ada. Yang tolak tak ada, yang sana pun tak, dua-dua tak ada dah. Dahsyat ya. Maka kita kena yakin dengan apa yang kita belajar. Kita belajar ikut Al-Quran, ikut sunnah yang Nabi cerita, ikut sahabat-sahabat, ikut ulama'-ulama' yang berdasarkan sahabat tadi. Apa yang dia buat kita amalkan. Tiba-tiba setengah tadi merasa yakin dengan sambut birthday dia, tiup lilin. Itu ceritanya. Mana kalau kamu buat juga benda-benda tadi, tiup lilin yang ada unsur-unsur api, ada agama tadi, maka kamu telah tidak ada orang yang boleh menolong kamu di kemudian hari nanti. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh kalau kita itu merupakan perkara-perkara agama. Walaupun ada yang dibahaskan oleh ulama'-ulama', maka kita sebagai orang yang mengaji, yang ada ilmu, yang mengaji cari yang ada boleh beri manfaat kepada kita dan segi pahala cukuplah. Kita nak pergi ke akhirat, nak jumpa Allah, nak jumpa Nabi. Tiba-tiba kita duduk berlawanan dengan dia, berlawan dengan amalan Nabi, berlawanan dengan apa yang Allah suruh. Kemana kita ni? Itu masalahnya. Jangan cari pasal lah. Jangan cari pasal dengan benda yang dia tak suka, dengan benda yang dia tak redha. Iyalah. Betul lah ni. Betul. Memanglah itu hawa nafsu. Kenapa kita buat perkara-perkara bid'ah? Pasal kita merasakan benda tu ada kebaikan. Benda tu ada kebaikan. Pertama ada benda baik. Yang kedua kita merasakan benda itu boleh menyelesaikan masalah hajat kita. Dapat jasa dah. Banyaklah jasa bila kita beramal dengan sekian-sekian menjadi. Bila menjadi itu kita sebagai ukur kita. Sedangkan di sini kalau ikut situ, di sini merupakan amalan-amalan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Karena Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, kitab tak ada. Semua tidak ada. Tiba-tiba kita pergi buat. Kita pergi buat benda tu. Bila kita dua perkara je. Yang pertama, daripada Allah. Daripada Nabi samalah. Yang kedua, nafsu lah. Dua tu kehidupan kita ni. Dua perkara saja kehidupan kita ni. Saya nak beri satu contoh, Ustaz. Dalam grup saya, pula meninggal saja. Ketua akan tentukan juz mana yang perlu kalian baca. Sampai 30 orang akan terlibat. Satu contoh, maknanya berlawanan dengan surat. Kita nak yang pertama, dia berfikiran, dia mengandaikan pahala tadi komplit kalau cukup 30 juzuk. Boleh transfer kepada si mati. Kan? Pertama tu. Dia beranggapan demikian. Dia beranggapan. Sedangkan orang mati ini perlu apa? Kita fikir secara rasional. Orang mati perlu apa orang mati ni? Yang pertama dia perlu dihapus dosa. Dosa banyak sangat. Tu perlu sangat tu. Yang kedua, dia perlu apa? Doa. Doa anak-anak. Doa. Itu je dia sangat perlu ketika tu. Tapi kenapa kita tak, benda paling senang sekali tak? Benda paling senang sekali mendoakan dia. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir lahu. Cukup senang. Tapi susah nak buat. Kenapa susah nak buat? Benda yang sahih, yang terus dapat. Kenapa kita masih nak cari-cari benda yang keliru, yang sama lagi? Kita pelik lah. Cuba kita fikir secara rasional lah. Benda tu tak pasti. Ada kata sampai. Katalah, ada kata sampai, ada kata tak sampai. Tapi kata sampai pun banyak lagi halangan-halangan dia. Satu bab dah. Banyak diperbahaskan. Tapi yang ni semula suara. Tidak ada yang kata tak sampai. Dan penuh sampai. Kenapa tak nak buat ni? Orang mati, Al-Fatihah. Tak, Al-Fatihah. Kesian orang mati. Semua ni tak rasional. Pada semayang jenazah. Berdoa pula lagi selepas tu. Fatihah sampai berapa? 7 kali. Maknanya kita terkejar-kejar benda yang tak pasti, kan?
Kita terkejar-kejar benda tak pasti, benda yang confirm masuk. Pasal apa benda ni? Pasal benda ni ialah benda gaib. Kalau kita baca berdebuk keluar 2,000, 3,000, berebut yang tu kan? Baru tahu. Tapi ini tak nampak. Benda-benda gaib ini dah. Benda-benda gaib ini tengok nak cerita benda gaib Nabi tadi. Kenapa Nabi sayang sangat dengan umat dia ni? Kenapa kesian sangat dengan umat dia ni? Pasal Nabi yakin dengan Allah, firman Allah. Dia yakin benda gaib. Allah kata sekian, dia pegang betul-betul benda tersebut. Tapi kita tak nampak benda ni. Kita nampak yang asbab depan kita. Jadi kita perlu pertimbangan yang apa dipanggil yang waras, pertimbangan yang ulul albab lah, yang rasional. Pertimbangan yang rasional, kita kena ambil peluang apa benda yang bagi manfaat yang besar untuk kita ni. Berlumba-lumba ke arah tu. Ke arah mengumpulkan pahala yang besar untuk pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala pasal di hari akhirat. Itulah. Panjang hari ni. Dua ayat saja. Tapi boleh faham kan? Boleh faham dua-dua perkara ni, perkara pengajaran ini yang cukup besar, pengajaran dia supaya kita tidak buat perkara-perkara yang karut marut dan juga kita jangan mengikut apa-apa amalan daripada bukan agama ni. Maknanya kalau amalan bukan agama, dia nafsu dah tu. Yang itu je. Cara dipanggil arus perdana. Kita nak ikut arus perdana kan. Kita ingat dunia akhirat ini arus perdana baru menang kan. Sebenarnya bukan macam tu eh. Kalau kita tempoh tadi orang bila selesai dia bagi salam, orang kan ada buat apa benda kan, kita dah tahu benda tak boleh. Mana berat hukum ni. Tolong kita. Iyalah. Kita keluar je dah tak boleh kata apa. Betul lah. Cuma jangan bergaduh dengan dia orang lah. Mana kena sabar tadi. Orang kata ni pun sabar. Maknanya Allah bagi ni. Allah bagi pahala besar sekali untuk kita kan. Dugaan. Saya perhatikan ayat 120 ni. Dia punya implement sekarang ni dia banyak tau. Memang kehidupan. Betul. Memang kehidupan kita Pak. Pasal kita dipenuhi dengan amalan-amalan bukan agama dia, yang ditipu dengan amalan-amalan dia. Kita hari-hari marah. Boykot Yahudi, nak pergi tembak Yahudi, tapi amalan dia semua kita pegang, kita amal. Tak? Buat semua amalan dia. Buat semua. Barang iyalah. Semua kita ambil amalan dia. Perangai dia ambil amalan ambil, tapi marah dengan dia. Itu masalah kita ni. Pasal kejahilan untuk tak tahu dan juga tak nak beramal. Dua perkara lah. Cukup lah kan? Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alal Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. Wa la taj'alal Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.